KKM bakal perkenal Akta Kualiti Air Minuman. Pastikan air minuman selamat untuk rakyat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nurul Alis, untuk laporan berita tengah malam. Saudara, Kementerian Kesihatan KKM bercadang untuk memperkenalkan Akta Kualiti Air Minuman DWQA dalam masa terdekat. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata ini bagi memperkukuh pelindungan terhadap ancaman kesihatan akibat air minuman yang tidak selamat. Dalam pada itu, jelas beliau, KKM telah melaksanakan salah satu program kesihatan tertua di negara, program kebersihan alam sekitar luar bandar melalui unit bekalan air dan kebersihan alam sekitar, BAKAS. Sejak lebih 50 tahun, BAKAS telah memainkan peranan utama dan menyumbang kepada liputan bekalan air bersih dan selamat yang hampir menyeluruh di negara ini. The ministry has managed to help raise the quality of health by ensuring the safety of drinking water provided to the public, making sure that it is within the stipulated standards and thereby reducing the incidence of waterborne diseases or illness associated with poor quality. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan webinar sambutan Hari Kesihatan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2022 dengan tema Planet Kita, Kesihatan Kita, ke arah udara, air dan makanan yang bersih secara dalam talian. Konsep Al-Wasatiyah atau kesederhanaan yang didukung Universiti Al-Azhar Asy-Syarif terbukti berjaya mendepani cabaran pemikiran ekstremisme dan keganasan yang mampu meruntuhkan negara serta merugikan umat Islam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, konsep tersebut selari dengan seruan Al-Quran untuk melahirkan masyarakat yang terbuka dan bertoleransi antara satu sama lain, khususnya di negara ini yang mempunyai masyarakat majmuk. Malah jelas Perdana Menteri, amalan kesederhanaan itu juga selaras dengan konsep keluarga Malaysia yang bersifat inklusif merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Al-Azhar menolak sama sekali aliran kafir-mengkafir yang dianggap menjadi punca berlaku perpecahan sesama Islam yang sekaligus menyekat usaha pembangunan ummah. Kecemerlangan Al-Azhar termasuk para guru yang hebat ilmunya, kurikulum pendidikan yang bersepadu dan manhaj wasatiyah sewajarnya dimanfaatkan oleh umat Islam di Malaysia dalam membina sebuah generasi berilmu yang bukan hanya cemerlang di dunia tetapi juga di akhirat. Tambah Perdana Menteri, di Malaysia, lepasan Al-Azhar telah membentuk suatu jaringan dan hubungan yang berterusan antara universiti serta alumni dan mereka diamanahkan untuk membawa risalah Al-Azhar Ummatan Wasata atau Wasatiyah dalam melaksanakan tugas mulia selaku ulama. Usaha itu memberi faedah kepada agenda dakwah Islamiah, pemerkasaan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga sebagai jaringan strategik kepada kerajaan Malaysia bagi kepentingan agama, negara dan ummah. Beliau berucap secara dalam talian sempena sambutan Hari Al-Azhar Sedunia 2022 dan ulang tahun Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia ke-10 di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan KPM dan Al-Azhar Asy-Syarif dalam peringkat akhir meminda Memorandum Perjanjian Persefahaman Akademik dan Kebudayaan MOA membabitkan pelaksanaan kurikulum dan pentaksiran sijil tinggi agama Malaysia STEM. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, pindaan itu bagi memastikan lepasan STEM lebih berkualiti tinggi dan berupaya melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar.
Kerajaan melalui KPM dan Al-Azhar Al-Sharif, Republik Arab Mesir telah memeterai MOA pada 18 November 1999. Menerusi perjanjian tersebut, KPM bertanggungjawab untuk mengendalikan peperiksaan STEM dengan kerjasama pihak Al-Azhar Al-Sharif. Sijil tinggi agama tersebut telah diselaras mengikut kurikulum Mahad Bu'uth Islamiyah yang dibangunkan Al-Azhar sepenuhnya. Kandungan buku teks agama sekolah KPM turut diselaras dengan kandungan buku teks yang diguna pelajar di Universiti Al-Azhar. Lepasan stamp boleh menggunakan sijil tersebut untuk memohon kemasukan ke Universiti Al-Azhar dan institusi pengajian tinggi di Malaysia dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab. Jumlah calon yang menduduki stamp mulai tahun 2000 hingga 2020 adalah seramai 125,600 orang calon. Penguatkuasaan perintah mewajibkan penghilang dan pengimport pelitup muka bukan perubatan memohon perakuan daripada SIRIM dan meletakkan penandaan MS SIRIM pada bungkusan ditangguhkan ke 1 Januari tahun depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata keputusan berkenaan dibuat selepas mengambil kira maklum balas umum terhadap penguatkuasaan undang-undang tersebut. Penangguhan itu juga bagi memberi peluang kepada pihak industri dan pengguna untuk bersedia dan membuat persiapan apabila ia mula dikuatkuasakan. Sebab kita sebagai kementerian yang sentiasa prihatin dan sensitif kepada kehendak rakyat, selepas kita umumkan perwataan ini, ada banyak yang kita terima di mana keresahan rakyat adalah kalau ada perwataan ini mereka memikirkan kenaikan harga. Jadi kita memerlukan tempoh yang saya fikir sekian lama tadi sebagai penghujung tahun untuk buat penyesuaian kepada perintah ini. Jadi saya dah buat amaran jelas tadi kepada pihak industri supaya jangan menggunakan ini sebagai alasan menaikkan harga pelitup muka yang bukan perubatan. Ujar beliau, para pengguna tidak perlu bimbang kerana penguatkuasaan hanya dilakukan terhadap syarikat penghilang dan pengeluar. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan amanat pada sesi libat urus bersama pihak industri sempena perwartaan perintah tersebut di Putrajaya. Undang-undang tersebut sebelum ini telah diwartakan pada 5 April lalu dan dijadual berkuatkuasa pada 4 Julai ini. Manakala penguatkuasaan perintah bagi rokok elektronik kekal pada tarikh 3 Ogos depan. Pewartaan tersebut dibuat bagi memastikan pelitup muka bukan perubatan dan peranti rokok elektronik yang dihasilkan mempunyai penandaan MS SIRIM mematuhi standard dan kualiti demi keselamatan pengguna. Susulan kenaikan berkaitan cukai dan caj perkhidmatan baharu yang dikenakan Kerajaan Arab Saudi, kos menunaikan haji bagi seorang jemaah muassasah pada tahun ini dijangka meningkat kepada lebih RM25,000. Pengarah Eksekutif TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman dalam kenyataannya menjelaskan peningkatan 12% itu disebabkan cukai tambah nilai VAT dinaikkan 10% dan beberapa caj perkhidmatan tambahan selain pelbagai peningkatan kos SOP baharu. Selain daripada kos-kos langsung, TH turut menanggung kos tidak langsung termasuk kursus persediaan haji yang mencecah RM60 juta setiap tahun. Kos berkenaan juga dijangka terus meningkat pada masa hadapan. Hampir kesemua kos perkhidmatan yang dibayar untuk menunaikan ibadat haji seperti kos penerbangan dan penginapan yang merangkumi 70% kos keseluruhan meningkat. Bahasa ilmu, tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada terjemahan buku-buku untuk sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap Institut Terjemahan selepas ini akan lebih proaktif dan kerajaan akan memperkasakan
Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM. Bersua kembali. Menakutkan mangsa dengan dakwaan kononnya terbabit kegiatan jenayah dan tunggakan kad kredit. Itu taktik terbaru sindiket Macau Scam untuk memperdaya mangsa mendedahkan maklumat perbankan mereka. Sindiket yang menyamar sebagai pihak berkuasa itu kini menyasarkan pemilik akaun tabung haji. Kenyataan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Mat Din memaklumkan 65 kes penipuan seumpamanya diterima pihaknya setakat ini. Ia membabitkan kerugian 3.6 juta ringgit. Mangsa bukan sahaja kehilangan duit dalam akaun tabung haji, malah bank-bank konvensional. Ini kerana kemudahan perbankan internet tabung haji telah dihubungkan dengan bank-bank konvensional yang lain. Orang ramai diingatkan agar berwaspada dan tidak mudah berkongsi maklumat peribadi termasuk informasi perbankan masing-masing. Sejak 2016 hingga tahun lalu, Polis Diraja Malaysia PDRM mengeluarkan 143,427 saman trafik terhadap warga Singapura. 108,757 daripada keseluruhan saman itu masih belum dijelaskan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Mat Kasim menegaskan pesalah trafik warga Singapura yang mempunyai saman tertunggak dan telah dikeluarkan waran tangkap boleh dihalang untuk memasuki atau keluar dari Malaysia. Seterusnya segera ditahan untuk berdepan pertuduhan di mahkamah. Jelas Datuk Mat Kasim, pihaknya sentiasa melaksana operasi saman tertunggak warga negara asing bagi mengambil tindakan terhadap mana-mana pesalah trafik. Ini sekaligus menyangkal dakwaan bahawa isu saman tertunggak terkait dengan kelemahan penguatkuasaan. Sebaliknya, berpunca daripada beberapa faktor, antaranya notis saman gagal diserahkan kepada pesalah trafik kerana maklumat tempat tinggal mereka tidak direkodkan. Untuk itu, PDRM menyambut baik arahan yang menetapkan kenderaan Singapura perlu berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia. Kaedah tersebut membolehkan polis mendapatkan maklumat pesalah trafik bagi menyerahkan notis saman. Kementerian Pendidikan KPM sedang menunggu laporan terperinci mengenai pergaduhan membabitkan pelajar di sebuah sekolah menengah di Sepang, Selangor yang videonya tular di media sosial sejak semalam. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata ini bagi membolehkan penelitian dibuat terlebih dahulu sebelum sebarang tindakan diambil. Memang kes-kes terpencil sebegini pernah jadi, dulu pun ada ya. Jadi yang pentingnya adalah jangan ada pihak ya yang yang main-mainkan, mengapi-apikan perkara-perkara macam ni. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran program Accelerated School Leaders Initiative ASLI di Ipoh. Insiden pergaduhan membabitkan 7 pelajar itu dipercayai berpunca daripada perbuatan ejek-mengejek. 15 warga asing dicekuk pasukan gerakan ARM PGA dan anggota rela ketika sedang bersembunyi di pesisir pantai Long Beach, Morib, Selangor. Kesemua suspek berusia 19 hingga 58 tahun. 8 daripadanya merupakan lelaki. Pemeriksaan mendapati kesemua individu berkenaan gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah. Mereka dipercayai baru masuk ke negara ini melalui jalan laut dengan menggunakan bot. Kesemua tangkapan akan menjalani ujian saringan COVID-19 bagi mencegah penularan virus. Di Mahkamah Session Shah Alam, seorang bekas eksekutif niaga tani Pertubuhan Peladang Kawasan PKK didenda RM8,000 atau penjara 6 bulan selepas gagal melaporkan suapan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atau polis pada 2015. Muhammad Jazid Mat Jani, 52, mengaku bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Rozilah Saleh.
Mengikut pertuduhan, dia sebagai eksekutif niaga tani di Kelang ketika itu telah diberikan suapan cek tunai berjumlah RM5,000 yang telah ditunaikannya daripada seorang lelaki di Jalan Kemboja, Bukit Sentosa, Rawang pada 21 Julai 2015. Ini sebagai dorongan membantu sebuah syarikat mendapatkan kerja pembekalan baja cecair organik sebanyak 5,000 liter bagi input pertanian PKK daerah itu bernilai RM143,000. Muhammad Jazid telah melanggar peruntukan Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009 kerana tidak melaporkan pemberian suapan kepada SPRM atau polis berhubung penerimaan cek tunai tersebut. Operasi mencari dan menyelamat SAR 3 lagi penyelam warga asing yang masih hilang di perairan Mersing, Johor kini hanya tertumpu di permukaan air sahaja. Untuk itu, 30 penyelam pelbagai agensi tidak akan terlibat dalam pencarian esok. Bagaimanapun, Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria memaklumkan operasi SAR membabitkan aset kapal di tengah laut masih diteruskan. Ketua Polis Mersing dalam kenyataannya petang tadi menyuarakan keyakinan 3 lagi penyelam yang masih hilang berada dalam keadaan selamat dan akan ditemukan. Ia berdasarkan pengalaman penyelam tersebut selain kelengkapan yang dipakai sebelum mereka dilaporkan hilang. Dan susulan insiden tersebut, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dalam muat naik di Facebook menitahkan agar aktiviti menyelam dan snorkeling dihentikan sementara. Peraturan-peraturan menyelam oleh pihak berkuasa juga mesti dikaji semula secara menyeluruh sebelum aktiviti tersebut boleh dibenarkan beroperasi semula. Seramai 252,730 pengembara direkodkan masuk dan keluar negara sejak sempadan dibuka 1 April lalu. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud dalam kenyataan menyebut daripada jumlah berkenaan sebanyak 126,392 ketibaan dan 28,301 berlepas melibatkan warga negara Malaysia. Manakala 55,121 ketibaan dan 42,916 berlepas adalah pengembara asing. Pintu masuk negara yang mencatatkan jumlah pergerakan warga asing tertinggi ialah bangunan Sultan Iskandar di Johor, diikuti lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Kompleks Sultan Abu Bakar Johor KLIA 2 dan Bukit Kayu Hitam. 5 negara yang merekodkan jumlah pengembara tertinggi ialah Singapura, Thailand, Indonesia, India dan United Kingdom. Suara Jelajah Ramadan RTM diteruskan ke Kedah hari ini dengan menyantuni golongan ibu tunggal dan anak yatim di SIG. 5 keluarga daif disantuni di Kampung Sungai Pau bagi memupuk semangat prihatin dan kekeluargaan. Dan di Masjid Kampung Tupai, 10 ibu tunggal dan 10 anak yatim turut mendapat perhatian. Pelepasan konvoi Jelajah Ramadan RTM Kedah disempurnakan Ahli Parlimen SIG Ahmad Tarmizi Sulaiman sambil diiringi kelab motosikal alternatif ARC. Sudah pastilah program Jelajah Ramadan hari ini akan memberi satu mesej yang sangat besar kepada masyarakat khususnya bagaimana kita seluruh rakyat hari ini perlu melihat bahawa Ramadan ini bukan hanya untuk kita mungkin berpuasa semata-mata, tapi yang lebih pentingnya ialah kita senantiasa menghidup dalam keadaan harmoni. Dan Kedah, negeri ketiga kunjungan siri Jelajah Ramadan selepas Perak dan Pulau Pinang. Umat Islam disarankan menghayati Ramadan Al-Mubarak sebagai bulan yang menuntut rasa keinsafan yang tinggi terhadap nasib mereka yang kurang bernasib baik. Ironinya, bulan yang mengajak umat Islam untuk bersederhana ini turut menjadi bulan yang mencatatkan pembaziran. Perinciannya bersama Fatin Aqila Nur Azli.
memang habislah tu. Dekat rumah ada ayah apa semua, ibu tunggu kan. Memang tak cukup lah kadang-kadang. Biasa beli untuk pakai, untuk makan hari ni je lah. Tak naklah membazir kan. Sekarang kan nak kena apa, sekarang pun ekonomi pun tak ni kan. Kita kena berjimat juga kan. Selalu dah memang ikut bajet lah. Sebab kalau membazir, selalu ni kita macam masa puasa je nak makan banyak kan. Waktu dah berbuka makan sikit je. Kadang-kadang kita beli memang simpan untuk sahur ataupun berbuka untuk hari yang seterusnya. Jadi kadang-kadang kita beli lebih, habis-habis. Tak habis kita buat sahur. Meskipun telah wujud kesedaran tentang kepentingan berbelanja dengan bijak, namun hakikatnya sikap berbelanja secara sembrono perlu diubah kerana ia sememangnya satu pembaziran yang membawa padah. Kita berbelanja untuk keperluan kita, bukan untuk kemahuan kita. Yang kedua adalah kita berbelanja berpandukan kemampuan kita. Dan juga kita tidak menyokong kita beli cara hutang. Pada masa sama, tindakan segelintir restoran bufet Ramadan yang mengenakan denda kepada pelanggan kerana tidak dapat menghabiskan makanan dianggap satu tindakan bijak. Ia sekaligus mengajar masyarakat agar tidak mengikut nafsu ketika memilih juadah berbuka. Memang itu pun satu cara untuk menggalakkan pelanggan ambil apa yang dia boleh makan saja. So itu juga akan menggalakkan pengambilan ataupun penggunaan bertanggungjawab lah. Pelbagai cara kita boleh gunakan, dan pengguna juga harus sedar ini bukan hukum, tetapi walaupun pengguna itu bayar, tetapi pembaziran itu juga pengguna harus bertanggungjawab. Bau ayam panggang pulut atau akok bakar maupun roti john yang tular tentu sekali membuka selera siapa sahaja. Sudahnya kedua belah tangan sarat dengan plastik berisi makanan dan minuman. Walhal bulan mulia ini kita disarankan lebih berhemat dan tidak berbelanja berlebihan. Jangan nanti penyudahnya dibuang ke bakul sampah. Sedangkan masih ramai yang kurang bernasib baik, yang tiada makanan lazat untuk dinikmati dan mungkin juga hanya berbuka dengan air paip sahaja. Apa kata jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkatan dan bukan bulan pembaziran. Fatin Akila Nur Azli, Berita RTM. Segmen sukan. 3 acara sukan olahraga menjadi sandaran membawa pulang pingat emas pada Tamasya Sukan SEA di Hanoi, Vietnam, Mei ini. Ketua Jurulatih Olahraga Muhammad Man Shahar Abdul Jalil berkata berdasarkan prestasi semasa atlet negara, acara tukar besi, lempar cakra dan lompat tinggi mampu mengungguli acara masing-masing. Yang senior yang sebelum ni yang ada yang membolehkan pingat emas itu satu daripada pencapaian itu dalam acara lompat tinggi khususnya. Memang kita sentiasa berada dalam kedudukan yang terbaik. Acara macam tukul besi, lempar cakra, lompat tinggi, ini antara acara yang kita punya favourite, dan juga ada atlet yang sedia ada ni memang dalam ranking Asia Tenggara buat masa ini mereka masih dalam kedudukan yang pertama. So saya yakinlah mereka ini boleh memberikan pingat emas kepada negara nanti. Ketika ini, seramai 15 atlet sudah melepasi syarat kelayakan. Jackie Wong dan Grace Wong merupakan sandaran dalam acara tukul besi, manakala bagi acara lempar cakra, Muhammad Irfan Syamsuddin, Queenie Ting dan Chu Kang Ni bakal menggalas harapan negara. Sementara Nauraj Singh Randawa dijangka tidak memiliki masalah menghadiahkan pingat emas dalam acara lompat tinggi. Sebelum ini, Kesatuan Olahraga Malaysia KOM melontarkan keyakinan membawa pulang 5 emas pada tamasya terbesar di Asia Tenggara itu yang dijadualkan berlangsung bermula 12 Mei hingga 23 Mei ini. Pengurusan Kelab Bola Sepak Melaka United FC MUFC digesa untuk segera menyelesaikan pembayaran gaji pemain dan pegawai skuad itu yang dilaporkan tertunggak hampir 3 bulan. Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United MUSA atau MUSA, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata masalah itu sedikit sebanyak mencalarkan nama Melaka.
Jelas beliau, masalah tersebut dikhawatiri akan mengganggu motivasi pemain serta pegawai yang terlibat. Ia sekaligus akan mengakibatkan kegagalan pasukan untuk mendapat tempat terbaik dalam liga musim ini. Saya nak maklumkan, kita kena, kalau boleh pembayaran gaji ini kita buat secara prompt, secara in time dia. Prompt time kita kena bayar. Kalau tidak, ia boleh melemahkan semangat pemain, demotivate pemain-pemain tu nanti sebab masalah gaji. Dan masalah gaji ini, saya tahu permasalahan gaji ini, gaji-gaji pemain-pemain ini agak tinggi. Nak bayar gaji, saya kata kena bayar keseluruhan, jangan pilih-pilih pemain. Kalau tak, kita dimotivatedkan pemain tak bagus. Sebelum ini, jurulatih MUFC Risto Vidakovic mengaku para pemain kehilangan motivasi ketika tewas kepada Sabah FC kemarin akibat masalah tunggakan gaji. Kedah Darul Aman KDAFC menerima tamparan hebat apabila bakal mengharungi baki saingan Liga Super musim ini tanpa kelibat pemain import Dennis Baskening. Penyerang berusia 30 tahun yang dilahirkan di Jerman dan memiliki kerakyatan Thailand itu terpaksa berehat panjang selepas disahkan mengalami kecederaan Achilles. Menurut Ketua Jurulatih Aidil Syarin Sahak, Baskening yang cedera ketika aksi persahabatan baru ini dijangka menjalani proses pemulihan selama 6 bulan. Hopefully he can recover well and fast for his future. So you'll discuss this with the management and see what's the best we can do for both sides. This happened in football. We can avoid it, and the most important, we really appreciate his effort always. Whenever he plays, he trains. So we have to move on from there. Baskening sebelum ini pernah beraksi bersama klub Thailand Buriram United FC selain Sabah FC dan UiTM FC di Liga Malaysia. Badminton terbuka Korea. Bekas juara remaja dunia Go Jin Wei meneruskan perjuangan selepas berjaya melangkah ke suku akhir. Jin Wei menundukkan pemain tuan rumah Lee Si-yeon 21-17, 17-21, 21-12 dalam pertarungan selama 57 minit pada pusingan kedua. Jin Wei yang kali terakhir menyertai pertandingan pada Jun lepas akan menentang Kim Gaun juga dari Korea Selatan yang mengejutkan juara Olimpik Chen Yufei dari China. Sementara itu, beregu campuran Tan Kian Meng, Lai Pei Jing turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Na Sung Seong, Kim Min Ji juga dari Korea Selatan 21-11, 21-9. Jejak mereka diikuti Ong Yu Sin, Goh Liu Ying yang tidak perlu bermandi peluh selepas lawan mereka menarik diri. Turut melepasi pusingan kedua adalah gandingan Yu Sin, Teo Yi dalam acara beregu lelaki. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Alis Aidil Akbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Malaysia.